Warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan pendengar, bertemu kita kembali dalam Al-Fujundi Inspiration Channel. Terima kasih semua sekali kerana sudi untuk datang melawat ke channel ini. Baik, pertemuan kita pada kali ini akan berbicara tentang idgham di dalam Al-Quran. Idgham dari aspek sifatnya terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mutamathilain, yang kedua mutajanisain, dan yang ketiga mutaqaribain. Baik, apakah itu idgham? Idgham ialah memasukkan huruf mati yang pertama ke dalam huruf yang berbaris yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya pertemuan dua huruf. Huruf yang pertama mati ataupun sakin, huruf yang kedua ialah huruf yang berbaris. Kita pergi kepada idgham al-mutamathilain. Okey, apa maksud idgham mutamathilain? Ialah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifatnya, ataupun senang kata kita kata dia bertemu, dua huruf yang sama bertemu. Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 60. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka, huruf ba yang mati. Idrib bertemu dengan bi'asaka, huruf ba yang berbaris. Kita masukkan terus huruf ba yang pertama ke dalam huruf ba yang kedua. Sekiranya kita tidak idgham, kita tidak masukkan, maka bacaan kita akan berbunyi idrib bi'asaka. Idrib. Okey, kita akan beri qalqalah kepada bacaan kita, tetapi bacaan yang betul ialah dengan kita mengidghamkan dia, iaitu memasukkan bacaan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Idrib bi'asaka. Baik. Contoh yang kedua, Al-Baqarah ayat 16. Fama rabihat tijaratuhum. Okey, ta bertemu dengan ta. Okey, sekiranya kita perasan, okey, huruf yang kedua yang hidup itu ataupun yang berbaris itu, huruf tersebut ada tanda syaddah ataupun ada tanda sabdu. Okey. Kita pergi kepada jenis yang kedua pula, iaitu mutajanisain, dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berbeza pada sifat. Baik, untuk yang mutajanisain ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama kamil, idgham kamil, dan yang kedua ialah idgham naqis. Baik, kita lihat dahulu perbincangan ataupun contoh-contoh yang melibatkan idgham kamil, idgham yang sempurna. Contoh yang pertama, Ali Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifah. Wa qalat ta'ifah. Baik, huruf ta bertemu dengan huruf ta. Okey, kita masuk terus huruf ta itu ke dalam huruf ta dengan masuk yang sempurna. Macam mana? Dengan kita memberi sifat huruf ta, ketebalan huruf ta. Wa qalat ta. Okey, tebal terus di situ. Wa qalat ta'ifah. Okey. Contoh yang kedua, Suratul A'raf ayat 189. Athqalad da'awallah. Athqalad da'awallah. Okey, huruf ta bertemu dengan huruf dal. Okey, sama makhraj, hujung lidah, tetapi berbeza pada sifat. Contoh yang ketiga ialah Al-A'raf ayat 176. Yalhadzalika. Yalhadzalika, huruf tha bertemu dengan huruf dha, sama makhraj, iaitu hujung lidah, masuk terus kepada huruf dha dan ada tanda sabdu. Baik, semua sekali untuk yang idgham kamil, dia akan ada tanda sabdu di huruf yang kedua. Yalhadzalika. Baik, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, Hud ayat 42. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ba bertemu dengan mim, makhrajnya adalah sama, iaitu syafatain. Sekiranya kita tidak baca menurut idgham, maka kita akan baca irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Okey, sepatutnya irkam ma'ana. Okey, masukkan terus huruf ba ke dalam huruf mim secara sempurna. Baik, untuk yang seterusnya, Taubah ayat 117. Laqad taballah. Laqad taballah, huruf dal bertemu dengan huruf
ta. Okey, kita masukkan huruf dal terus ke dalam huruf ta. Huruf dal tidak lagi perlu qalqalah. Laqad ta. Okey, itu adalah bacaan yang tidak tepat. Okey, contoh yang terakhir di sini ialah Suratun Nisa ayat 64. Idzalamu. Idzalamu. Okey, huruf zal bertemu dengan huruf dha. Okey, huruf zal nipis, huruf dha tebal, kita masuk terus kepada ketebalan huruf dha. Idzalamu. Kita tidak perlu lagi baca idzalamu. Idzalamu. Okey, tidak. Okey, kita baca idzalamu. Idzalamu. Baik, itu untuk perbincangan idgham kamil. Idgham yang sempurna, ciri-ciri dia ialah huruf yang kedua ada tanda sabdu. Baik, kita pergi kepada idgham naqis. Okey, di sini ada 4 contoh. Yang pertama ialah An-Namlu, Suratun Namlu ayat 22. Ahadtu. 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 Okey, huruf ta bertemu dengan huruf ta. Huruf ta bertemu dengan huruf ta. Okey, kalau kita lihat huruf ta dia tiada tanda, dia mati tetapi dia tiada tanda, dan huruf ta yang kedua itu dia tiada tanda sabdu juga. Dia cuma ada baris dia sendiri dan dia tiada tanda sabdu. Ini menunjukkan bahawa ini merupakan idgham naqis. Macam mana cara kita menyebutnya? Dengan kita mengekalkan ketebalan sahaja. Ketebalan huruf yang pertama dan meninggalkan qalqalah dia. Contoh, ahadtu. Ahadtu. Okey, keluar tu itu adalah nipis, huruf ta. Tetapi ketika dalam keadaan dia mati, kita baca mati itu ahad, itu adalah bacaan tebal ta, tetapi tu yang keluar adalah tu nipis. Ahad tu. Ahad tu. Okey, yang kedua Al-Maidah ayat 28. Basatta ilayya. Basatta ilayya. Ta yang pertama bertemu dengan huruf ta. Baik, kita kekalkan ketebalan huruf ta dan pada keadaan dia mati tetapi tiada qalqalah dan seterusnya, keluar itu merupakan huruf ta. Basatta. Basatta. Okey, ingat tiada qalqalah dan ini ialah contoh yang kedua untuk contoh untuk idgham naqis. Seterusnya surah Yusuf ayat 80. Farrattum. 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 Okey, seterusnya Az-Zumar ayat 56. Farrattu. Farrattu. Okey. Dalam keadaan kita mematikan bunyi itu, dia tebal, dan apabila dia keluar huruf ta, dia dalam keadaan yang nipis. Okey, semua sekali kita perhatikan. Huruf yang pertama ta tiada tanda mati, huruf yang kedua berbaris huruf ta dan tiada tanda sabdu. Ini menunjukkan ini merupakan idgham naqis, iaitu idgham yang tidak sempurna. Baik, kita pergi kepada idgham yang ketiga, iaitu idgham mutaqaribain. Ialah idgham yang berdekatan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Kita pergi kepada contoh yang pertama, An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahu. Barrafa'ahu. Huruf lam bertemu dengan huruf lam, huruf ra. Sekiranya kita tidak idgham, kita akan baca bal rafa'ahu. Bal rafa'ahu. Tetapi bacaan yang beridgham ataupun bacaan yang betul ialah bar rafa'ahu. Lam itu kita masuk terus ke dalam huruf ra. Contoh yang kedua ialah Suratul Mursalat ayat 20. Dan ini kalau menurut bacaan kita, riwayat Hafs an Asim, kita akan membaca dengan idgham kamil dengan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua serta ada tanda sabdu pada tulisan resam Osmani. Baik. Suratul Mursalat. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Okey, huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Huruf qaf bertemu dengan huruf kaf.
Okey, huruf qaf tebal, huruf kaf nipis, tetapi kita masukkan terus ke dalam huruf kaf yang nipis itu. Alam nakhluqkum. Baik, kenapa kita tidak baca tebal ataupun kenapa kita tidak baca naqis? Seperti mana pada contoh yang tadi, help to, okey. Kita tidak baca nakhluqkum, nakhluqkum. Okey, kenapa? Sebabnya huruf qaf dan huruf kaf dia cuma berdekatan makhraj. Okey, dia bukan sama makhraj. Huruf ta dengan huruf ta makhrajnya adalah sama, sifatnya berbeza, tetapi huruf qaf dengan kaf, okey, huruf kaf. Okey, ini contoh-contoh saya sebelum ini bagi siapa yang follow saya dalam makhraj huruf. Huruf qaf kita akan dapati dia berada lebih belakang berbanding dengan huruf kaf. Okey, kaf di sini ka, ak. Qaf dia akan kita tarik lagi pertemuan ataupun makhraj keluar itu. Aqa, ak, aqa, ak. Okey, kita boleh jadi contoh begitu. Okey, jadi untuk yang ini dia adalah berdekatan makhraj dan sifat. Okey, dia tidak sama makhraj, seperti mana untuk jenis sifat yang idgham mutajanisain. Baik, ini merupakan idgham mutaqaribain. Alam nakhluqkum. Okey, kita masukkan terus secara kamil, secara sempurna ke dalam huruf yang kedua, huruf qaf ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqkum. Baik, rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada bacaan Al-Quran kita. Mohon kongsikan video-video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya kebaikan ini boleh dikongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.